Okey, seterusnya kita masuk resonant. Okey, resonant. Okey, kita tengok balik buku teks. Okey, subtopik ni pendek je Okey, so ini adalah maksud kepada resonant. Resonant berlaku apabila suatu sistem ayunan dikenakan daya luar yang mempunyai frekuensi yang sama dengan frekuensi asli sistem ayunan tersebut. Okey, kalau kita baca sekali mungkin tak berapa jelas kan sebab dia menggunakan perkataan frekuensi sama dengan frekuensi asli. Mungkin kita fikir frekuensi asli itu apa? Okey, secara mudah dia macam ni Okey, contoh kita lihat aktiviti 5.9. Okey. Bila kita ketuk tala bunyi P, okey, kita ketuk tala bunyi P, selepas beberapa saat tala bunyi Q juga akan bergetar. Okey, sedangkan kita ketuk P je, kita tak ketuk Q pun kan. Okey. So benda ni berlaku kerana resonan telah berlaku pada tala bunyi Q. Maksudnya getaran ataupun frekuensi daripada bunyi P ni akan terkena pada tala bunyi Q dia punya gelombang tu gelombang bunyi getaran daripada P terkena pada Q menyebabkan Q juga akan mengalami resonan, okey, bergetar juga. Okey, dekat sini maksudnya kalau kita lihat definisi dengan contoh Rajah 5.25 ni, okey, sistem ayunan dikenakan daya luar. Okey, maksudnya sekarang ni tala bunyi Q ni bila terkena pada daya luar tu maksudnya frekuensi dan juga getaran daripada tala bunyi P. Itu namanya daya luar. Okay, so bunyi Q, tala bunyi Q bergetar disebabkan oleh daya luar daripada tala bunyi P. Okay, yang mana frekuensi dia sama. Okay, katakanlah frekuensi tala bunyi P ni 50 Hz. So bila kita ketuk P ni, Q ni pun akan mengalami frekuensi 50 Hz juga. Okay, dia punya nilai frekuensi asli dia sama. Maksudnya secara semula jadinya tala bunyi Q ni pun ada 50 Hz. So bila ada satu daya luar iaitu datang daripada tala bunyi P yang nilainya sama dengan tala bunyi Q menyebabkan tala bunyi Q ni akan bergetar juga. Disebabkan frekuensi dia sama. Okey, dia mesti syarat dia mesti samalah kalau tala bunyi Q 80, tala bunyi P 80 juga, so resonan berlaku pada Q. Okey, okay, semasa resonan berlaku, sistem berayun dengan frekuensi aslinya. Okay, frekuensi asli tu maksudnya frekuensi yang asal yang ada pada bahan tu. Dan juga sistem berayun dengan amplitude maksimum. Okay, amplitude maksimum. Okay, kita cuba tengok modul kita. Okay, kita tulis definisi dulu. Okay, untuk resonan. Suatu sistem ayunan dikenakan daya luar yang mempunyai frekuensi yang sama dengan frekuensi asli sistem ayunan tersebut. Okey, so ini adalah dia punya definisi untuk resonan panjang sikit berbanding pelembapan tadi tu. Okey, so yang ni eksperimen kit tala bunyi sama dengan buku teks tadi. Okey, penerangan dia getaran tala bunyi P memaksa tala bunyi Q bergetar secara resonan. Maksudnya daya luar tu datang daripada P. Okey, kita sekarang nak fokus pada Q. Resonan tu berlaku dekat Q bukan dekat P. So jadi tala bunyi P kita ketuk. Okey, jadi frekuensi daripada P tu akan terkena pada Q. Maksudnya daya luar tu datang daripada P kena pada Q.
Okay, tenaga dipindahkan daripada tala bunyi P kepada Q. Okay, tala bunyi P bergetar dengan amplitude maksimum dan mengeluarkan bunyi yang boleh dikesan. Okay, amplitude maksimum tu maksudnya getaran tala bunyi Q tu, kita nampaklah dia punya tala bunyi tu bergetar. Okay, dia tak adalah macam bergetar terlalu jelas, tapi kalau kita rasa kita sentuh tala bunyi Q tu memang ada rasa vibration lah, ada getaran kat situ. Okay, jadi ingat resonan tu berlaku pada Q bukannya P. P tu kita punya apa kata pencetus saja sebab kita nak hasilkan daya luar daya luar kena pada Q, resonan berlaku kat situ. Okay, itu eksperimen kit tala bunyi. Okay, yang kedua adalah eksperimen bandul Barton. Okay, yang ni pun salah satu eksperimen yang menarik juga untuk kita kaji dalam resonan Okay, Barton ni daripada nama orang. Okay, jadi cara buat dia mudah je, tak bahaya pun sebab dia menggunakan bahan-bahan yang biasa, ada kaki retort, okay, tali halus, benang dan juga cawan kertas. Okay, cawan kertas ni cawan polistrin tu lah cawan polistrin yang kita pergi majlis kenduri ke apa tu kan, yang pakai buang tu Okay, jadi adalah ladung loyang. Ladung loyang ni bandul yang biasa je lah, bandul logam. Okay, kemudian kita pasang cawan kertas tu, kita boleh jadikan bandul juga. Okay, kita pasangkan dengan tali ni. So panjang setiap cawan kertas tu, tali yang mengikat cawan kertas tu mestilah berbeza A, B, C, D. Okay, macam ni lah kita lihat gambar rejah ni. Okay, jadi cara dia, mula-mula kita ayunkan ladung bandul loyang ataupun ladung loyang ni kita ayunkan, okay, iaitu bandul X. Okay, bandul loyang X kita goyang, kita ayunkan. Okay, jadi bila ladung loyang X ni bergoyang ataupun berayun, so dia akan memindahkan, okay, ladung loyang tu akan memindahkan tenaga kepada semua cawan plastik, cawan kertas cawan kertas A, B, C, D. Okay, dia akan pindahkan semua tenaga menyebabkan kesemua cawan kertas tu akan berayun. Keempat-empat bandul ataupun bandul cawan kertas tu akan berayun. Okay, so kita ayunkan X, pastikan semua sekali tak mula-mula semua sekali tak bergerak lah, semua sekali dalam keadaan pegun A, B, C, D pegun, X pun pegun. So bila kita ayunkan X, A, B, C, D juga akan turut berayun. Okay, lepas beberapa ketika, resonan akan berlaku pada bandul C. Okay, maksudnya dekat C ni akan berlaku resonan. Okay, kerana mempunyai frekuensi asli yang sama dengan bandul X. Maksudnya frekuensi asli X sama dengan frekuensi ayunan X. Sedangkan kita tak ayun pun C kan. Kita hanya ayunkan X saja. C tu akan turut berayun dengan berlakunya resonan pada C. Okay, ABD berlaku juga tapi kita tak panggil resonan lah. ABD tu dia just berayun biasa je. Okay, cuma C tu yang berayun dengan lebih ketara, dengan amplitude yang maksimum. Okay, kalau kita lihat macam ni, benda ni berlaku disebabkan oleh panjang tali X sama dengan panjang tali C. Kalau kita lihat kan, X dengan C ni panjang tali dia sama. Jadi bila panjang tali sama bermaksud tempoh dan frekuensi ayunan pun sama. That's why lah resonan tu berlaku dekat C. Okay, resonan tu berlaku dekat C kerana panjang tali X sama dengan panjang tali C. Okay, jadi bandul C akan berayun dengan amplitude yang maksimum ataupun amplitude yang paling besar. ABD ni berayun cuma dia macam gerak macam tu je lah, gerak sikit je. Okay, C tu yang berayun yang paling jelas. Jadi maksudnya dekat sini tenaga tu dipindahkan, tenaga daripada ayunan X dipindahkan pada semua kan A, B, C, D. Tetapi C tu akan mengalami resonan disebabkan panjang tali dia sama. Bila panjang tali sama, tempoh dan frekuensi dia akan sama. That's why dia punya keyword dalam resonan ni adalah frekuensi. Okay, frekuensi yang sama. Okay, kalau frekuensi dia lebih ataupun kurang, contohnya B dengan D kan.
Okay, B dengan D ada lebih ada kurang. Jadi resonan tak berlaku. Sebab ada yang salah faham, ada yang ingat bila frekuensi asli tu lebih sama ataupun lebih daripada frekuensi luar sama dan lebih daripada frekuensi asli akan berlaku resonan. Tak, jawapan dia hanya sama je. Kalau frekuensi luar tu kurang daripada frekuensi asli tak berlaku. Frekuensi luar lebih daripada frekuensi asli pun tak berlaku resonan juga. Dia mesti sama. Itu bukti dia dekat sini lah. Okay, B dengan D tak mengalami resonan. Kalau kita lihat D ni tali dia lagi panjang daripada C kan. So D pun tak berlaku resonan. Okay, dia mesti sama sahaja. Frekuensi asli iaitu frekuensi asli C sama dengan frekuensi luar X. So kali ni daya luar tu datang daripada X lah. Okay, X ni memaksa C untuk berayun. Okay, bandul X memaksa bandul C berayun. So resonan berlaku dekat C. So ciri-ciri dia, ayunan C tu paling besar antara semua tu. A, B, C, D. Ayunan C yang paling jelas lah, paling ketara. Amplitude dia paling besar. Okay, kerana panjang tali dia sama. Okay, boleh itu resonan. Okay, kita tengok sikit beberapa peristiwa sejarah resonan dalam kehidupan kita. Okay, mungkin ada antara kamu pernah tengok video ni. Okay, ni memang salah satu sejarah yang popular lah berkenaan dengan resonan. Okay, iaitu ada satu jambatan gantung di Washington yang bernama Tacoma Narrow Bridge. Okay. Jambatan tu runtuh disebabkan oleh tiupan angin kuat yang menyebabkan jambatan itu berayun secara resonan dengan amplitude yang besar. Okey, tiupan angin kuat ni dia bukanlah macam tiupan ribut ke taufan ke apa kan. Bukan macam tu. Dia just tiupan angin biasa, cuma angin dia laju sikit lah, tapi tak adalah sampai tahap ribut taufan ke apa. Tapi disebabkan tiupan angin tu je, jambatan tu berayun dengan resonan dan akhirnya jambatan tu tak mampu untuk bertahan dan dia runtuhlah, jatuh ke dalam sungai. Okay. Waktu ni tahun 1940, jadi waktu tu teknologi pun tak berapa besar sangat. Teknologi untuk buat jambatan pun tak maju. So jadi sebab bila benda tu berlaku, so banyaklah penambahbaikan, pembaharuan dalam pembinaan bangunan ataupun jambatan. Okay, 1940 kan, sebelum Perang Dunia Kedua lagi. Macam tu. Okey. Itu yang lama. Okey, yang terbaru ataupun yang boleh dikatakan tak jauh dengan kita tahun 2000. Okey, lebih kurang 20 tahun lepas lah, 21 tahun. Okey, dekat London London Millennium Bridge. Okey, cuma jambatan dekat London ni dia tak ada sampai runtuh cuma dia bergoyang je. Okey, dia bergoyang bila ada 2000 orang pejalan kaki berjalan atas jambatan baru. Okey, jambatan London Millennium Bridge ni dia buat daripada stainless steel. Okey, dia buat pada stainless steel. So memang bila ramai orang berjalan dekat situ, jadi nampak getaran ataupun jambatan tu memang nampak bergoyang. Okey, tapi dia tak ada sampai runtuh lah. Okey, so itu pun salah satu kejadian resonan juga. Okey, so bila bercakap tentang resonan, memang orang akan kaitkan dengan nombor 1 ni lah banyak sebab dia memang sejarah yang terkenal. Okey, Tacoma Narrow Bridge. Okey. So, kita tengok lepas ni ada apa. Okey, so itu je untuk resonan. Okey, so sementara kita nak masuk subtopik baru, okey, kita tengok sikitlah video tentang ni peristiwa ni. Okey, so mungkin ada antara kamu pernah tengok dalam kelas, cikgu ada pernah tunjuk. Okey, benda yang sama je. Okey, so inilah jambatan So kalau kita lihat pun tak adalah macam ribut ke apa kan. So tapi jambatan tu memang boleh bergoyang macam tu So memang nak lalu pun memang takut lah kan. Sebab dia punya apa, goncangan ataupun ayunan tu memang nampak jelas. Okay. So inilah dia punya berlaku. Okay, sekejap kita lajukan sikit. Okay, tengok. So memang ayunan dia tu memang nampak ketara
Sampailah bila struktur tiang jambatan tu tak mampu lagi nak menampung beban yang berlaku disebabkan oleh pergerakan jalan tu, so menyebabkan jambatan tu runtuh. Okey. Macam inilah salah satu sejarah So dia jatuh kat sini. Okey. Okey, so ini mungkin dah pernah tengok kan. Okey, kita cuba tengok yang lagi satu Okey, iaitu nama dia London Millennium Footbridge. Okey. Millennium Bridge swaying. Okey, bergoncang. Okey, so ramai orang, kira-kira 2,000 orang kat situ. Okey, nampak dia punya pemegang ni pun nampak dah bergoyang kan. Bukan tiupan angin ke apa, tapi disebabkan ramai orang jalan atas tu. Okey, nampak. Okey, so ni memang gambar sebenar lah waktu kejadian, hari kejadian tu. Tapi dia orang boleh duduk kan, macam tak ada apa-apa kan. Aspeklah tak runtuh. Okey, maksudnya frekuensi daripada bukan hentakan lah. Maksudnya bila kita berjalan tu, bila ramai berjalan, jadi frekuensi kaki kita tu sama dengan frekuensi asli jambatan tu. So menyebabkan rezonan berlaku lah. Okay, bila ramai sangat bergerak kan. Okay. Macam tu So, kamu pun boleh tengok sini lah peristiwa ni. Video ni banyak.